dizahirkan dengan perbuatan-perbuatan kita dan juga tingkah laku kita dan juga dengan kata-kata kita. Maka firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tadi, Allah menjadikan di antara tanda-tandanya, Allah menjadikan daripada kita pasangan-pasangan hidup kita supaya kita hidup bersama-sama dan mempunyai perkasaan mawaddah dan rahmah. Dan mawaddah ini adalah kasih sayang di antara pasangan suami isteri yang perlu ditunjukkan, yang dizahirkan dengan perbuatan dan juga dengan percakapan. وهكذا في الحياة الزوجية الإسلامية الصحيحة، فالطور الأول بين الزوجين تكون المودة، والطور الآخر تكون المحبة، فإذا دخل في السن وكبرا خلاص تكون بينهم رحمة تلك الحالة. Dan begitulah asas perkahwinan rumah tangga itu, mesti ada mawaddah, kasih sayang yang dizahirkan, yang ditunjukkan dengan perbuatan dan juga kata-kata, ditambah juga dengan mahabbah di dalam hati, dan juga akhirnya akan membuahkan hasil yaitu rahmah di dalam rumah tangga. ولذلك ربنا جل جلاله وتعالى في علاه سمى نفسه الودود ولم يسمي نفسه المحب، الودود الذي يتودد إلى عباده عز وجل. Dan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah adalah Al-Wadud. Al-Wadud bermaksud yang mempunyai kasih sayang yang dizahirkan kepada hambanya. Allah tidak menggunakan perkataan ataupun nama Al-Muhib, orang yang mencintai mungkin tetapi tidak dizahirkan kecintaannya. وقال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وليس محبة، ودا منه سبحانه وتعالى. Dan bagi orang-orang yang beriman, dalam firman Allah SWT, bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan bagi mereka wudda, perasaan kasih sayang. Bukan sahaja perasaan kasih sayang yang ada, namun kasih sayang itu dizahirkan dengan perbuatan dan juga ketentuan Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا المسجد المبارك مسجد المودة معمورا بالعلوم النافعة إلى يوم الدين، ومعمورا بالأعمال الصالحة الخالصة المقبولة إلى يوم الدين، وبقية المساجد بعون الله تعالى وبركة نبيه صلى الله عليه وسلم. Dan kami memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan Masjid Mawaddah ini makmur dengan perkara-perkara urusan-urusan agama, dan juga makmur dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan kami juga memohon pada Allah Subhanahu wa taala bagi setiap masjid yang ada di Singapura ini akan seperti itu dengan berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونواصل أحاديثنا القراءة في أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأن في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. Kita meneruskan perbincangan kita, pembacaan kitab hadis kita, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kebahagiaan duniawi dan juga kebahagiaan di akhirat. ولذلك إذا طبق المسلمون كلام نبيهم صلى الله عليه وسلم كاملا وليس مجزأ لن تجد فيهم فقيرا ولن تجد فيهم مريضا ولن تجد فيهم مشكلات، سيعيشون في هذا العالم كأنهم في عالم الجنة. Dan apabila kita memahami hadis-hadis kalam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua akan dapat meraih manfaat dan jadi sebahagian daripada hadis itu. Mempunyai kemungkinan, tak kisahlah sama ada dia orang yang kaya, dia orang yang miskin, dia lelaki ataupun wanita, semua dapat mengambil faedah daripada kalamnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. ستنتشر بينهم المحبة ببركة السلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، اشفوا السلام بينكم. فإذا جاءت المحبة بين المسلمين لن تكون هناك مشاكل، لن يكون هناك كره، لن تكون هناك ضرب، لن يكون هناك إيذاء، تكون بينهم محبة في ذات الله وذات رسوله صلى الله عليه وسلم. Dan hendaklah kita berkasih sayang dan juga memberi salam di antara sesama kita yang memperdengarkan dan membaca hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan salam di antara satu sama lain. Apabila kita memberi salam, memberikan ucapan yang indah, itu akan memasukkan ke dalam hati kita kasih sayang di antara kita semua, dan agar menghilangkan semua masalah-masalah yang mungkin berlaku di antara diri kita,
kesakitan-kesakitan yang kita mengakibatkan kepada orang lain, namun dengan melafazkan salam ke atas mereka ni, semoga Allah SWT memasukkan dalam hati kita kasih sayang. وإذا طبقوا نظام الزكاة تطبيقا كاملا في المعطي وفي الآخذ وبالشروط في سنة واحدة فقط يحلون المشكلة الاقتصادية. في السنة الثانية يكونون كلهم أغنياء، لا يوجد أحد يحتاج إلى الزكاة ولا إلى المال. Nabi mengatakan apa sahaja yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW ini dapat dilakukan oleh semua orang, seperti memberi salam kepada sesatu sama lain, semua orang boleh lakukan. Begitu juga membayar zakat. Membayar zakat adalah ketentuan bagi semua orang, dan Nabi mengatakan kalau semua orang membantu menyelesaikan bayaran zakatnya dalam setahun sahaja akan selesai pembayaran zakat kepada semua orang dan tak ada lagi orang yang fakir nak terima. Second year, tahun kedua pula kita akan memperkayakan kaum muslimin dengan duit-duit zakat harta kita. وإذا عرفوا رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته جل جلاله وتعالى في علاه في تعدد الزوجات وقاموا بهذا من غير إضرار، من غير ظلم، من غير حساب هذا على هذا، ما تكون عند امرأة مشكلة في الإسلام أبدا ولا حرمان في الدين. Dan kalau kita memahami daripada hadis-hadis baginda Nabi SAW, hikmah perintah daripada baginda Nabi SAW, seperti contoh apabila berlakunya poligami yang dibenarkan oleh syariat tetapi perlu dijaga tanpa memudaratkan, tanpa melakukan kezaliman dan menjaga dengan adil, itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah SWT yang diberikan kepada baginda Nabi SAW untuk umatnya. ولذلك آخر الزمان عندما ينزل سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام ويطبق نظام الإسلام كامل في العلاقات وفي المعاملات وفي العقيدة الصحيحة وفي القلوب، ما شاء الله تظهر البركة، فلا تبقى عداوة بين أحد، وتظهر الغناء وتظهر المحبة والمودة، ويعيش المسلمون كأنهم في الجنة. Dan begitu juga dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Isa, bakal dibawa oleh Nabi Isa yang akan turun memberikan keamanan di atas muka bumi ini. Kebanyakan manusia akan hidup dalam keadaan mewah, dalam keadaan senang lenang, tidak ada kezaliman, tidak ada penindasan, tidak ada perpecahan. Itulah yang dibawa oleh syariat ataupun dibawa oleh ajaran Nabi Isa AS sesuai dengan ajaran baginda Nabi. ولنا طمع وممل في المولى سبحانه وتعالى نطيل أعمارنا حتى نرى ذلك المجتمع النوراني المؤسس على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala diberikan panjang umur, diberikan kekuatan kesihatan untuk kita sampai melihat kepada masyarakat pada keadaan ketika turunnya Nabi Isa alaihissalam yang penuh dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. طيب فنقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذين الحديثين يتعلقان بماذا؟ باللسان وبمراقبة الإنسان لكلماته وللسانه ولماذا يقول، فليس لسان المؤمن أو المسلم جزاف يقول ما يشاء، كلماته مضبوطة ومراقبة من قبل الحق عز وجل، ويترتب على هذه الكلمات أمور شرعيات، يترتب على هذه الكلمات انتقال مال، يترتب على هذه الكلمات حصول زواج، حصول طلاق، ليس فقط يطلق لسانه في كل شيء المسلم، يراقب ألفاظه وكلماته. Dan Habib mengatakan kita akan meneruskan membaca hadis baginda Nabi SAW, dua buah hadis, di mana dua buah hadis ini akan membicarakan tentang lidah, tentang kepentingan untuk kita memelihara lidah kita daripada percakapan yang sembarangan. Kita tidak boleh menuturkan apa sahaja yang kita hendak, apa sahaja yang kita inginkan, kerana setiap percakapan kita itu ada kesan-kesannya, ada tuntutannya daripada urusan syariah. Seperti ada perkataan yang kalau kita sebut boleh berlakunya perceraian, boleh berlakunya kesan-kesan daripada sudut fikih. وأهم خصلة في الإسلام ما شاء الله من أعمال اللسان الصدق، هذا صدق اللسان مهم جدا. انظروا ما يترتب على هذا الخصلة من الإيمان ومن الخصال. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن ينزل عليه الوحي كان معروفا في مكة بالصادق، الصادق الأمين، الصدق والأمانة. Dan di antara perkara yang paling penting dalam bab lisan, dalam bab penjagaan lidah adalah untuk berlaku jujur ataupun berkata jujur dan sentiasa bercakap benar. Dan itu adalah sifatnya baginda Nabi SAW sebelum lagi beliau diutus di masyarakat jahiliah. Beliau dikenal sebagai As-Sadiqul Amin, orang yang jujur dan orang yang boleh dipercayai.
وانظروا كيف يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن صدق اللسان. وممكن أن يبلغ الإنسان صدق اللسان إلى أعلى مراتب في الدين، إلى أعلى مراتب في مقام الإحسان، يبلغه صدق اللسان إلى مقام الصديقية الكبرى، الصديقين الذين رتبتهم بعد النبيين مباشرة، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. حتى سيدنا أبو بكر الصديق اسمه الصديق، تكون أنت في رتبة راقية في الإيمان كأنك قريب من سيدنا أبو بكر الصديق الأكبر رضي الله عنه. بماذا؟ بصدق اللسان فقط، عدم الكذب. Dan Habib mengatakan dengan menjaga lidah, dengan berkata benar, berkata jujur, itu akan menyampaikan kita kepada keadaan yang tertinggi di dalam agama. Dengan sentiasa menjaga lidah, kita akan sampai kepada martabat ataupun darjat as-siddiqin, iaitu setelah para anbiya, mereka-mereka yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari para siddiqin, syuhada dan solihin. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau digelarkan sebagai As-Siddiq kerana beliau membenarkan dan sentiasa berlaku jujur bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kedudukan beliau tidak ada yang dekat dengan kedudukan Abu Bakar kerana keistimewaan kedudukan yang tinggi yang beliau sampai dengan lidahnya yang sentiasa membenarkan dan berlaku jujur. وممكن المرأة في الإسلام تصل إلى رتبة سيدتنا مريم الصديقة العظمى التي لم يذكر الله سبحانه وتعالى امرأة باسمها في القرآن قط إلا اسم سيدتنا مريم، ولم ينزل سورة باسم امرأة قط سوى باسم سيدتنا مريم، لأنها ولدت ولادة خارقة للعادة ليست كولادة البشر العاديين، فوصفها الحق بأنها صديقة. فالمرأة في الإسلام ممكن تكون صديقة بأمر بسيط جدا ليس بتعب، مثل الصيام بالنهار وقيام الليل كله وإنفاق المال كله، فقط بصدق اللسان. بصدق اللسان، صدق اللسان كما سنسمع في الحديث يهدي إلى كل أمور الخير، كل خصل من خصال الخير يصلها الإنسان بصدق اللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الصدق يهدي إلى البر. وما هو البر؟ البر اسم جامع لجميع خصال الخير، كما سيأتي معنا في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. Dan Habib mengatakan juga selain daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, begitu juga seorang wanita sampai kepada darjat siddiqah, yang disebutkan dalam Quran, yaitu Sayyidatina Maryam. Seorang wanita juga boleh sampai kepada kedudukan yang tertinggi dengan hanya menjadi orang yang benar dan berlaku jujur dan ikhlas menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahawa di dalam Al-Quran tidak ada nama lain yang disebutkan secara penuh, secara satu surah yang penuh, kecuali surah Maryam. Dan Sayyidatina Maryam ini, kenapa beliau mendapat kedudukan yang tinggi adalah kerana beliau melalui proses melahirkan seorang anak yang luar biasa, kerana tanpa ayah, dan beliau ni redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Habib mengatakan orang wanita boleh mencapai darjat siddiqah tak semestinya perlu melakukan perbuatan yang besar-besar. Cukup hanya melahirkan yang biasa mereka lakukan sudah dapat sampai martabat yang tinggi. Tak perlu nak infak yang begitu banyak. Bahkan as-siddiq itu berlaku jujur ataupun benar itu sendiri boleh membawa kepada kebaikan yang begitu banyak sekali, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, bahawa setiap perasaan ataupun berkata benar ini membawa kepada bir. Bir ini adalah satu perkataan yang umum bagi semua bentuk kebaikan, termasuklah di dalam sebutan perkataan bir. نعم. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق أي صدق اللسان والإخبار بالواقع في جميع الحالات كلها يهدي إلى البر. ما هو البر؟ يهدي إلى كل خصلة طيبة. انظر كيف الحق عز وجل يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، حتى يوصل إلى الإيمان بالله جل جلاله. إن كان هذا الإنسان مؤمنا يزداد إيمانا بالله، وإن كان هذا غير مسلم إذا كان صادقا يهتدي إلى الإيمان ويهتدي إلى الإسلام. Dan
Seperti yang disebutkan dalam hadis ini, sesungguhnya kejujuran di sini adalah kejujuran lisan, lidah akan membawa kepada bir, yaitu kebaikan. Seperti yang disebutkan tadi, semua bentuk kebaikan termasuk di dalam perkataan albir. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bukanlah termasuk dalam perkara yang baik untuk kamu melihat ke arah timur dan barat, tapi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. لذلك عندما حولت القبلة والمسلمون بدل أن يصلوا إلى بيت المقدس، حولهم الله عز وجل يصلون إلى الكعبة المشرفة، حصلت البلبلة في المدينة وتكلم السفهاء كيف هذه القبلة كذا وكذا، فأنزل الحق عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. أساس الأسس كلها الإيمان بالله جل جلاله، يتفرع بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى كل خير بعد ذلك. الأساس الإيمان بالله. Dan Habib menjelaskan kenapa ayat tadi berbicara tentang bukanlah kebaikan itu melihat ke kiri ke kanan atau ke timur ke barat. Ia adalah kerana berkenaan dengan peristiwa perubahan kiblat. Pada asalnya kiblat umat Islam berkiblatkan kepada Baitul Maqdis. Namun Allah SWT perintahkan untuk menukar kepada Kaabah, dan apabila berlaku perubahan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah, ada suara-suara yang tidak puas hati ataupun bertanya-tanya, kenapa ni tukar-tukar ni kiblat ni, sekejap macam ni, sekejap macam ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat menjelaskan bukanlah tanda kebaikan ataupun albir itu adalah kamu melihat ataupun berkiblatkan ke kanan ataupun ke kiri, ke timur atau ke barat, ke Masjidil Aqsa ataupun ke Kaabah, tapi kebaikan albir itu adalah barang siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti perintahnya. Wa ma'na al-iman billahi subhanahu wa ta'ala an nu'min bi Allah azza wa jalla mawjud. Awalan al-wujud, thumma wahid. بعض الفلاسفة يؤمنون بأن الكون هذا إله، ولكنهم يقولون آلهة متعددة سواء كان في الزمن القديم أو في عصرنا هذا، أن الله عز وجل موجود وإن كنا لا نشاهده سبحانه وتعالى في هذه الحياة وهو معنا عز وجل، وأنه واحد سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير جل جلاله. ويتفرع من هذا الصفات الإلهية: العلم والقدرة والإرادة والكلام إلى غير ذلك. أول نؤمن بالله. من آمن بالله خلاص تأتي بعضها الفرعيات كلها. تؤمن بالدار الآخرة، اليوم الآخر. من أخبرنا أنه يوم آخر؟ الله الذي أمنت به. من لم يؤمن بالله لا نقدر أن نقول ملائكة، ولا نقدر أن نقول حساب، ولا نقدر أن نقول نار، ولا نقدر أن نقول جنة، لأنه ليس مؤمن بالأصل الذي أخبرنا بكل هذه الحقائق سبحانه وتعالى. Dan antara bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali adalah untuk kita mempercayai bahawa Allah itu mawjud, Allah itu ada, Allah itu walaupun kita tidak melihat dengan mata kepala kita, namun kita mesti yakin yang Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Dan juga perkara yang kedua, kewujudan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan adalah Tuhan yang esa, bukan Tuhan yang banyak ataupun berbagai-bagai Tuhan seperti yang difahami oleh sebahagian manusia pada zaman dahulu ataupun pada zaman sekarang dengan mengatakan Tuhan itu ada beberapa, ada berbagai-bagai. Namun dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala penting untuk kita memahami yang Allah itu ada dan Allah itu esa, dan juga Allah itu Subhanahu wa taala sangat berkuasa untuk melakukan apa sahaja yang dikehendaki. Itu adalah asas dalam memahami keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluar daripada situ sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain juga yang termasuk dalam yang berilmu, yang bijaksana dan sebagainya. Maka asas kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang memperkenalkan kita kepada hari akhirat, yang memperkenalkan kita kepada syurga dan neraka, yang memperkenalkan kita dengan malaikat. Kalau asas keimanan pada Allah Subhanahu wa taala tidak ada, kita belum boleh bicara tentang hari akhirat, belum boleh bicara tentang syurga dan neraka. ولذلك ذكر المولى عز وجل أولا الإيمان بالأصل ابتداء بالله، ثم اليوم الآخر القيامة، ثم بين ذلك الملائكة، ثم الكتاب، ثم النبيين، لأن كل ملك يأتي معه كتاب إلى ذلك النبي، والملائكة والكتاب والنبيين. الصدق يهدي إلى كمال الإيمان. ثم قال سبحانه وتعالى: وآتى المال على حبه. تعطي المال وأنت تحب هذا المال، أو أنت فرحان بأنك تعطي هذا المال ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. شوف أي واحد يسألك أعطه.
حتى وإن كان ظهوره غني، ما دام سأل اعطه، إذا لم يسأل أنت باختيارك. للسائل حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو جاء على فرس، قال صلوات الله وسلامه عليه. لذلك إذا سأل شيء اعطه، ما لم يسأل أنت باختيارك. والسائلين وفي الرقاب إنما سبحانه وتعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وبعدين كيف يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؟ واللي قبله ذا وآتى المال على حبه ذوي القربى ليس من الزكاة، ممكن يكون من الأعمال الزايدة. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، لأن الزكوات لها مصرف خاص والمعاونة لها مصرف عام ليس تدخل فيه. Nabi mengatakan asas itu hendaklah bermula dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai dia starting point, kemudian beriman kepada hari akhirat, kemudian beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman dengan para malaikat. Itu ada asas yang perlu kita fahami berkenaan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi bagi orang yang memberikan sesuatu. Habis membacakan firman Allah SWT, bagi yang memberikan anak-anak yatim, orang-orang yang meminta, orang-orang yang dekat dengan kita, apabila kita memberikan kepada mereka, hendaklah kita cuba memberikan dengan perasaan kasih sayang. Itu di antara bentuk keimanan, apabila kita memberikan kepada mereka dengan perasaan kasih dan sayang. Dan dalam sabda baginda Nabi SAW, orang yang meminta, orang yang mempunyai hajat ini ada hak ke atas kita, dengan mengatakan bagi orang yang bertanya, yang meminta sesuatu hajat, hak ke atas kita walaupun orang yang datang itu menaiki kuda. Maksudnya walaupun orang tu senang, walaupun orang tu datang naik kereta, pada kita macam kaya je, asal nak minta lagi. Nabi cakap masih ada lagi hak pada ke atas kita untuk memenuhinya walaupun dia naik di atas kuda. Dan juga sifat-sifat orang yang beriman, mereka ini memberikan harta-harta kepada orang-orang yang mereka kasih dengan kasih sayang, dan melakukan ibadah solat, dan melaksanakan ibadah zakat dan sebagainya. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هذا من كمال الإيمان. إذا عاهدنا أحد لا نغدر، فالمسلمون لا يجوز لهم الغدر حتى ولو في الحرب. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هناك عهد وهناك عقد. العقد الذي يتضمن الإيجاب والقبول، والعهد الذي يكون فيه اتفاق. لذلك يقولون عقد النكاح وليس عهد النكاح، عقد. Dan di antara perkara-perkara yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, sifat orang-orang yang mulia, sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka memberikan pemberian yang baik, menunaikan hajat, melaksanakan ibadah solat dan melakukan zakat, mereka juga adalah orang-orang yang setia kepada janji-janji yang mereka telah lakukan ataupun telah sebutkan. Dan janji ini ada tuntutan-tuntutannya, dan seperti itulah dalam perjanjian tu ada ijab dan kabul, ada yang mengucapkan, ada yang menerima bila kita melakukan sesuatu perjanjian. Begitu juga dalam bab pernikahan, kita mengatakan dalam pernikahan tu akad nikah, bukan ahad nikah. Maksudnya akad ni adalah satu perjanjian yang lebih kuat daripada perjanjian yang umum sahaja. Dia ada tuntutan untuk memenuhi janji tersebut. ثم قال سبحانه وتعالى والصابرين في البأساء والضراء. البأس يعني في البوس، في الشدة، في الحاجة، في الفقر يصبر. والضراء يعني عند المرض. انظر كيف صدق اللسان يجعلك من الصابرين في البأساء والضراء. والموضع الثالث حين البأس في الحروب. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا الإيمان الكامل. ويأتي كل هذه الخصال بصدق اللسان، عندما يصدق لا يكذب أبدا، صدق اللسان. وأولئك هم المتقون. Dan antara ciri-ciri orang-orang yang benar-benar jujur dengan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping sifat-sifat yang disebutkan tadi, mereka juga adalah orang-orang yang bersabar. Bersabar di dalam waktu yang susah dan dalam waktu yang senang, dalam waktu ujian dan juga pada waktu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersabar apabila di dalam kesusahan, di dalam peperangan. Dan ditutup ayat itu, merekalah ciri-ciri yang disebutkan tadi semua, merekalah orang-orang yang sidq, yang jujur dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semua adalah orang-orang yang bertakwa, orang yang muttaqin.
ثم قال صلى الله عليه وسلم إذن الجزء الأول أن الصدق يهدي إلى البر، وكل هذه الخصال إلى أين تؤدي؟ إلى الجنة، والبر يهدي إلى الجنة. ثم ذكر وكذا كذلك صلى الله عليه وسلم وأن الرجل لا يصدق حتى يكون صديق، في الرواية الأخرى حتى يكتب عند الله صديق، خلاص مكتوب عند الله عز وجل صديق. والصديقية هذه رتبة راقية بعد رتبة الأنبياء في الدين مباشرة، والحمد لله يدخل فيها الرجال والنساء. سيدتنا مريم كانت صديقة، سيدنا أبو بكر الصديق، كم من الصديقين في هذه الأمة العظيمة وصلوا إلى تحت درجة النبوة في كمال الإيمان واليقين. Dan Habib mengatakan sambungan pada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kejujuran akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan akan membimbing ke syurga. Itu adalah as-sidq, kebaikan jujur membawa kepada ke syurganya Allah Subhanahu wa taala dan membawa kepada martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu akan sentiasa berlaku jujur hingga ditulis namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikenal di dalam keadaan yang dinamakan martabat siddiqiyah. Dan martabat siddiqiyah ini dia bawah sikit daripada martabat kenabian, maka dia hampir kepada martabat yang begitu mulia. Dan martabat siddiqiyah ini boleh dicapai oleh kaum lelaki dan kaum wanita, seperti yang telah dicapai oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Sayyidatina Maryam radhiyallahu anha. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مقابل هذا وهو الكذب، وهو الإخبار بغير الواقع. يكذب بغير الواقع، أحيانا يكون كذب بالقلب ليس كذب باللسان. كذب القلب هذا عندما تنوي على عمل من الأعمال ولا تطبقه، تنوي أنك تزور فلان، تتكلم في قلبك سأزور فلان المريض، ثم تخلف هذا كذب القلب. القلب يتعود عليه. المولى سبحانه وتعالى لا فارق عنده تتكلم بلسانك وتتكلم بقلبك. عندما تقول لفلان أنا سأزور فلان ثم لا تزوره أنت كذبت. عندما تتكلم بقلبك الله مطلع سبحانه وتعالى على قلبك. إذا قلت شيئا بقلبك وعزمت شيئا بقلبك فاعزمه، ولا تصير كاذب الباطن كذب القلب، وإن كان لسانك صادقا. وكذب الباطن أشد من كذب الظاهر. Dan sebaliknya pula, apabila kita telah berbicara tentang sifat yang jujur, oppositnya, sebaliknya adalah sifat berkata bohong. Berkata bohong ini adalah membicarakan tentang perkara yang tidak sesuai dengan apa yang kita lihat di mata kepala kita ataupun dengan keadaan itu sendiri. Dan pembohongan itu boleh berlaku dengan niat di dalam hati, dan juga boleh berlaku pembohongan itu dengan lidah, dengan kata-kata. Seperti kita kata kita akan dalam hati kita berniat nak ziarah fulan, tapi akhirnya kita tidak pergi. Dengan hati kita kata memang kita sebenarnya tak nak pergi, akhirnya tak nak jadi pergi, nak pergi tak nak pergi, alias tak jadi pergi. Itu hanya dengan berbicara bohong dengan hati kita. Kalau kita berbicara dengan lisan, kita cakap terus terang, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai perbezaan baginya sama ada pembohongan itu berlaku di dalam hati dengan niat kita, ataupun pembohongan itu berlaku dengan lidah dan lisan kita yang dapat didengar oleh manusia juga. Dan Habib mengatakan pembohongan yang berlaku di dalam jiwa itu, di batin kita itu lebih berat, lebih bermasalah daripada pembohongan yang berlaku secara zahir, kerana batin ni kita sembunyikan daripada manusia, namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang disembunyikan, yang ditipukan, yang dibohongkan oleh lidah dan juga hati ataupun niat kita. ثم قال صلى الله عليه وسلم محذرا من الكذب، وأن الكذب يهدي إلى الفجور، يوصل إلى الفجور. الفجور هذه مقابل البر، كلمة جامعة. ممكن الكاذب هذا يصل إلى أي عمل سيء، ممكن يقع في أي عمل شرير، لأنه يتساهل الكذب ويهدي إلى الفجور. وإذا وقع الإنسان في الفجور كذب الزور ويكذب فأنه لا شك طريق النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. Dan begitu pula sifat orang yang bercakap bohong yang banyak akan membawa kepada al-fujur. Al-fujur ini adalah opposite daripada perkataan al-bir. Kalau bir itu semua bentuk kebaikan, al-fujur adalah semua bentuk keburukan. Maka orang yang bercakap bohong
tidak menjadi kehairanan, dia akan melakukan semua bentuk kesilapan-kesilapan. Dia akan menipu, dia akan buat perkara yang tak baik kerana dia dah memula dan membiasakan diri. Dan apabila sudah mula dengan segala bentuk keburukan, kejahatan, itu akhirnya pastinya masuk ke dalam api neraka. طيب ثم قالوا أن الرجل لا يكذب يعني يوالي الكذب ويستمر في الكذب ويصر على الكذب، ليس يكذب ويتوب. وأن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. انظر كيف ليس كاذبا، كذاب، صيغة المبالغة على وزن فعال، كثير الكذب، دائم الكذب، حتى يكتب عند الله كذابا. وإذا كتب الإنسان عند الله كذابا من يمحو اسمه من ديوان الكذابين؟ من يمنعه من دخول النار وهو مكتوب عند الله اسمه هذا مع الكذابين الذين لا يؤمنون بآيات الله؟ قال سبحانه وتعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. قالوا يا رسول الله هل يكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. هل يكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. هل يكون المؤمن كذابا؟ قال لا. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. أقوى دلالة على ضعف الإيمان الكذب والعياذ بالله تعالى. لا يكون جبانا، هل يكون جبانا أو بخيلا؟ Dan orang yang berbicara tentang sifat yang berdusta ini, dia akan membawa kepada banyak kali berdusta. Bukan hanya satu kali berdusta, dia akan yastamir, dia akan bersambung, dan dia juga akan tetap di jalan pembohongan, dan dia akan menegakkan pembohongan dia, dan dia tidak bertaubat daripada melakukan pembohongan. Orang ini, nauzubillah, dia akan dikenal, ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang penipu. Habib mengatakan, wahai jemaah sekalian, kalaulah nama seseorang itu telah ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang banyak sangat menipu, apa akibatnya dan siapa yang mampu menghapuskan namanya daripada dimasukkan ke dalam api neraka? Maka itu adalah satu perbuatan yang besar, melakukan pembohongan yang akhirnya membawa kepada terjerumus ke dalam api neraka. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang akan boleh berdusta ke atas Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditanyakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, boleh tak orang mukmin itu dia mempunyai sifat pengecut? Rasulullah kata, boleh, ada kemungkinan orang mukmin itu ada sifat takut. Ada tak, boleh tak orang mukmin itu mempunyai sifat kedekut, bakhil sedikit dengan hartanya? Nabi kata, boleh jadi orang yang beriman ada mempunyai sifat yang bakhil. Dan ditanyakan, ya Rasulullah, ada boleh tak jadi orang yang beriman itu mempunyai sifat pembohong, penipu? Nabi kata tidak. Tidak boleh menjadi sebahagian daripada sifat yang orang beriman itu melakukan pembohongan dan penipuan. طيب فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين ويرقينا في مراقي الصديقين بعد ذلك. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita sifat berlaku jujur dan benar ini sehingga kita dinaikkan ke martabat siddiqiyah. ولذلك قال المولى سبحانه وتعالى في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين، قال كونوا مع الصادقين. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا يقدر أن يكون صادقا إلا إذا جالس الصادقين، وإذا خالط الصادقين، وإذا تأثر بالصادقين يكون مثلهم صادقا. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita untuk bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kamu semua bersama dengan para siddiqin. Dan lafaz yang digunakanlah jadilah kamu bersama para siddiqin bukan menjadi daripada sebahagian ataupun jadi part of siddiqin. Tidak, kita mesti menjadi orang yang bersama-sama dengan orang siddiqin, sentiasa bercampur, bergaul, kerana itu yang akan memastikan kita bersama dengan mereka sentiasa, bukan kadang-kadang sahaja, agar kita dapat istiqamah dalam sifat siddiq ini. طيب وهذه البلايا المنتشرة بين صفوف المسلمين التي توهن المسلمين وتضعفهم وتؤخر انتصاراتهم وصلتهم بالله عز وجل. Dan inilah
ujian dan cubaan yang sedang berlaku kepada umat Islam sekarang, banyak berlakunya pembohongan, penipuan yang akhirnya melemahkan keadaan umat Islam pada zaman ini. وهذا من الأخطار الكبرى التي تهدد المسلمين انحرافهم عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في صدق اللسان. Dan ini adalah kesilapan fatal ataupun kesilapan yang besar yang bermasalah kerana tidak mengikutnya kepada syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa mengajarkan kepada kita untuk berlaku jujur dengan lidah-lidah kita. وانظروا في هذا الحديث ممكن كلمة واحدة من الإنسان يهوي بها في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70 خريفا كلمة واحدة فقط. Dan ini disambung dengan hadis yang selanjutnya, baginda Nabi SAW mengatakan, apabila kita bercakap bohong ataupun kita mengucapkan satu perkataan yang tidak pasti dan tidak betul, itu boleh mengakibatkan kita masuk ke dalam api neraka. ممكن كلمة واحدة يحبط بها الإنسان صيام يوم كامل، ممكن كلمة واحدة يبطل بها الإنسان عبادة حقه كاملة. عندما يتكلم مثلا بالرياء وبالعجب يقول أنا صمت يوم كذا، أنا فعلت كذا، أنا تصدقت بكذا، أنا قمت بكذا وكذا. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان بالذات؟ لأنه لا يتكرر، شهر عظيم. قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق. ممكن كلمة واحدة تحبط الصوم كله. وين الصوم؟ إذا قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ما لم يخرجها أحدكم بكذب وغيبة. عنده صورة الصوم فقط، ليس حقيقة الصوم بسبب لسانه. انظر كيف خطورة الكلمة، كلمة تحبط صوم يوم كامل والعياذ بالله. Dan dengan perkataan, satu perkataan saja boleh menjerumuskan kita ke dalam api neraka yang sangat dalam. Dan juga dengan satu kalimat sahaja boleh membatalkan pahala ibadah puasa kita satu hari dan juga ibadah-ibadah yang lain hanya dengan mengucapkan satu kalimat. Mungkin kalimat itu betul, walaupun dia bukan bohong, dia betul, tapi dia ada perkataan yang riak. Dia sombong dengan orang sekitarnya dan mengatakan dia dah buat begini, buat begitu, buat gini daripada kebaikan. Akhirnya dengan kata-kata itu menghilangkan pahala ibadah yang dia telah lakukan kerana dia menyeburkannya dengan penuh perasaan riak. Begitu juga apabila orang itu berpuasa. Kita apabila berpuasa, khasnya pada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika pada hari kamu berpuasa maka hendaklah kamu menahan diri daripada mengucapkan kata-kata yang tiada faedah, kata-kata yang keji, kata-kata yang tidak baik, kerana dengan kamu mengatakan perkataan-perkataan itu akan menghilangkan ibadah puasa, pahala ibadah puasa kamu. Maka puasa itu sebenarnya adalah, sabda baginda Nabi SAW adalah junnah, adalah perisai untuk kita mempertahankan diri kita dan mempertahankan amal ibadah kita dengan menjaga lidah kita untuk tidak hilang dan terhapusnya pahala ibadah kita. فانظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بأمته المحب لأمته صلى الله عليه وسلم الشفيق على أمته يحذرهم حتى من كلمة، حتى كلمة واحدة يخاف أنها تحبط أعمالهم أو أنها تبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. Dan lihatlah betapa kasih sayangnya baginda Nabi SAW kepada umatnya, iaitu kita semua. Baginda memberikan amaran kepada kita, jangan sampai cakap banyak-banyak. Bukan dengan cakap banyak-banyak, jangan cakap satu perkataan pun yang boleh mengakibatkan hilangnya pahala ibadah yang telah pernah kita lakukan, namun ia telah diingatkan kepada kita oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. وأحيانا تكون هذه الكلمة أن العبد لا يتكلم بالكلمة، أحيانا تكون كلمة هي كفر ظاهرها عادي وهي كفر، أو تكون كلمة خطيرة بدعة، استنقاص للرسول صلى الله عليه وسلم، تنقيص لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم، يظنها أنها كلمة بسيطة وهي خطيرة عند الله. أحيانا كلمة يكون فيها استهزاء بمسلم، يستحقر مسلم، يستصغر مسلم، يظنها كلمة كبيرة. لذلك جاء في بعض الروايات أن الرجل لا يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساؤه، يريد يضحك الذين يجلسون معه، يظن أنها مسألة ضحك أو مزاح. ليس في الدين كذلك، الدين ليس فيه المزاح، امزح في المباحات. أما يستهزي بآية أو بسورة أو بنبي من الأنبياء أو بشعيرة من شعائر الله، بمسجد أو سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه يهوي بها الإنسان المسلم في النار 70 خريفا كما جاء في الرواية الأخرى. أن الرجل لا يتكلم بالكلمة، يتكلم في جلال الله عز وجل بما لا يليق بغير علم. الله كذا، الله له يد، الله له ساق، الله له عين. أنت ما تقرأ التفسير له؟
ما قرأتي تفسير الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ممكن الكلمة هذه يقولها من غير علم يهوي بها في النار والعياذ بالله. Dan ketahuilah, sebuah perkataan itu tadi kita bicarakan ada pembicaraan kata-kata yang bohong, ada kata-kata yang riak yang boleh menghilangkan amalan. Namun Habib meneruskan ada kata-kata perkataan yang mengakibatkan kekufuran jika disebutkan tanpa berjaga-jaga dan berhati-hati. Ada kalimah juga yang boleh mengurangkan kadar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga perlu berjaga-jaga, perlu berhati-hati. Jangan cakap asal boleh saja yang mengurangkan darjat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada kata-kata kita yang memandang rendah kepada saudara-saudara Islam kita ataupun semuslim kita. Jangan ada pandangan yang kata-kata yang memperkecilkan orang-orang lain. Kerana dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang apabila dia berbicara, dia digunakan kata-kata untuk membuatkan orang lain ketawa. Kata-kata apa? Kata-kata macam to ridicule, istihza, menghina orang, memperlekehkan orang, membahankan orang, itu akan mendapatkan balasan yang berat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti mungkin kata-kata tersebut juga akan menjerumuskan ke dalam kawah api neraka ataupun sedalam 70 kawah api neraka. Ada pula kata-kata manusia yang suka-suka hati berbicara tentang urusan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Allah kenapa gini, kenapa macam itu dan sebagainya. Kata-kata yang tidak sesuai dengan makam Allah Subhanahu wa taala. Habis mengatakan, tidakkah kamu baca tafsir? Tidakkah kamu baca kalam ulama? Kenapa kamu memperkatakan perkara-perkara ini tanpa ilmu? Maka hendaklah manusia ini yang kedel ini berhati-hati menjaga lisannya daripada apa saja bentuk perkataan yang diharamkan tadi, yang melakukan dosa tadi, perkataan-perkataan tadi. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها، يعني ما يتاملها، ما يفكر فيها، يرى عواقبها، يظنها كلمه عاديه وهي خطيره عليه، سواء كان في جناب المولى، سواء كان في جناب القرآن، سواء كان في الدين، سواء كان في حق المسلمين، قد تكون خطيرة. لابد المؤمن يتأمل الكلام اللي يقوله، موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم به، غير موافق لهدي الرسول يغض عنه. هل كان النبي يتكلم بهذا؟ يتكلم. لا يتكلم الرسول بهذا صلى الله عليه وسلم يتركه. Dan hadis yang selanjutnya, apabila sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu ucapan sedangkan ia tidak mencari kejelasan, dia tidak mencari kepastian, dia cakap je, dia tak fikir-fikir, dia main hembus saja, dia main sebut saja, itu tak kisahlah dalam apa sahaja perkara yang dia katakan, perkara pada urusan Allah Subhanahu wa taala ataupun pada urusan Al-Quran ataupun pada urusan orang-orang Islam, ini akan menjerumuskan dia ke dalam kawah api neraka. Maka hendaklah kita sebagai seorang muslim ni melihat apa yang dibicarakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun juga ikut bicarakan perkara yang baik-baik sesuai dengan sunnah. Apa yang Nabi larang, apa yang Nabi tidak beri kita berucap, hendaklah kita menjauhi dan meninggalkan perkara-perkara tersebut. نعم. ويحتمل أن يراد بالكلمة يعني كلمة واحدة، ويحتمل المراد بالكلمة عدة كلمات، لأنه في اللغة العربية أحيانا يطلقون على الكلمة خطبة أو جملة أو عدة كلمات، كما يأتي بعض الناس مثل في المسجد ويقول أنا أريد أن ألقي كلمة. هل يعني سيلقي كلمة واحدة؟ سيلقي خطبة، سيلقي درس، سيلقي موضوع كامل. فيحتمل الإراد بكلمة واحدة تهوي بها في النار، يهوي بها صاحبها في النار 70 خريفا، كما قال صلى الله عليه وسلم مثلا من قال لأخيه يا كافر، مسلم يشهد أن الله وأن محمد رسول الله، فيقوم هذا يجتهد فيخطئ فيحكم على المسلم هذا بأنه كافر. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان فعلا هذا كافر لا يؤمن بالله ولا يوم الآخر ولا غير ذلك خلاص، وإن كان ليس ذلك وقعت على صاحبه، هو الذي والعياذ بالله عليه إثم الكفر كأنه كفر مسلما. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من كفر مسلما فقد كفر على هذا الإثم العظيم، إثم الكفر يتحمله والعياذ بالله. Dan apabila sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang berucap dengan kalimah ini boleh jadi satu perkataan saja, boleh jadi satu percakapan yang panjang. Macam contohlah kita cakap, saya nak cakap sikit.
Kadang cakap sikit dia cakap 1, 2, 3 dah sudah. Ada yang kata nak cakap sikit, 1 jam jadi berbual. Jadi khutbah, jadi cerita panjang. So itu dalam bahasa Arab tak ada masalah. Walaupun kalimah tu ada yang sedikit, ada yang panjang, ada yang sebagainya. Yang penting jangan mengucapkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Habib mengatakan antaranya perkara yang paling penting, satu perkataan, janganlah kerana ada sabda baginda Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memanggil saudara Islamnya dengan panggilan wahai kafir, sedangkan orang Islam tu memang benar-benar Islam dan dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tidak melakukan perkara-perkara yang terkeluar daripada agama, nescaya akan kembali kepada salah seorang perkataan kafir itu. Jika tidak kembali pada orang yang dia gelarkan kafir itu, dia akan kembali kepada orang yang mengucapkan kata-kata itu. Maka itu adalah perkara yang sangat berat. Maka Habib mengatakan barang siapa yang mengkafirkan, mengeluarkan orang Islam daripada agama, sesungguhnya perbuatan itu atau percakapan itu telah mengakibatkan beliau sendiri terkeluar daripada agama. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما ورد بسند حسن اسناده ثقات قال صلى الله عليه وسلم محذرا الانسان عند الانفعال عند الغضب مع اخيه لا يذكر بعيوبه. قال صلى الله عليه وسلم من ذكر مسلما بعيب ليس فيه ليشينه به لاجل لا ينفرون الناس منه لاجل يستصغرونه الناس لأجل يتكلمون عليه. من ذكر مسلما بعيبا ليس فيه ليشينه يصير عند الناس ذو شين غير حسن ليشينه به حبسه الله في نار جهنم. أيوة حبس، انظر هنا حبس الدنيا سجن، حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه. مثل قال على إنسان هذا كاذب وهو ليس كاذب، يحبس حتى يأتي. كيف ستحوله كاذب وهو صادق؟ قال على هذا بخيل هذا كذا وهو ليس كذلك، ليشينوا عند الناس لأجل ينفرون منه الناس ولا يقربونه، ليشينه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه. فكيف لو قال عليه مبتدع ضال هذا سيء كذا وكذا، كيف وهو ليس كذلك؟ منين والعياذ بالله. Dan begitu juga di antara sabda baginda Nabi SAW yang dengan diriwayatkan dengan sanad yang hasan, baginda Nabi SAW memberikan amaran apabila kita berada dalam keadaan marah, kita react kepada kemarahan ataupun berada dalam keadaan yang begitu geram dengan orang lain, Nabi mengata barang siapa yang menyebutkan keburukan saudaranya yang tidak ada pada diri orang tersebut dengan tujuan untuk memburuk-burukkannya, merendah-rendahkannya, untuk menghinanya, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjarakannya di dalam api neraka sehinggalah dia boleh buktikan apa yang dia cakap tentang saudaranya tadi. So bila kita geram dengan marah dengan orang, jangan kita buka aib, jangan kita cakap dengan orang perkara macam-macam, jangan ikut suka hati kita. Bila marah kan nak cakap, saya nak cakap nak kasih lepas. So cakap, tapi perkara itu tak betul dan orang telah merendah-rendahkan. Allah akan kurung dia di dalam api neraka sampai dia dapat buktikan apa yang dia cakap bahawa orang itu betul, dan itu tentu-tentunya tak boleh keluar lah. فنسأل الله تعالى أن يحفظ ألسنتنا والمسلمين عن هذا الباطل كله والزيغ حتى تكون ألسنتنا ألسنة منورة بنور كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memelihara lidah kita, memelihara perbuatan kita daripada apa-apa perkara yang disebutkan tadi, perkara-perkara pembohongan, penipuan, merendah-rendahkan ataupun memalsukan satu perkara. Semoga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat mengikuti sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapat cahaya daripada sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا نتكلم إلا بالخير وإدخال السرور على المسلمين والنصح والذكر لله والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan tidaklah kita berbicara kecuali berbicara dengan kebaikan. Tidaklah kita berbicara kecuali dengan memasukkan kegembiraan ke dalam hati teman-teman kita. Dan tidaklah kita berbicara kecuali membaca selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هكذا يكون كلامنا كله في رضا الله عز وجل ونفعا للمسلمين. Maka akan jadilah setiap ucapan dan perkata kita dalam keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam kemanfaatan bagi kaum muslimin. مسلم تعرفه أو لا تعرفه؟
سواء كان تعرف هذا المسلم أو لا تعرفه. Sama ada kita kenal orang tersebut ataupun tidak kita kenal, hendaklah kita menjaga lidah kita. فنفرح المسلمين ونحزن لحزنهم ونتفاعل معهم. Kita bergembira dengan kegembiraan saudara kita, dan apabila saudara kita dilanda kesedihan, kita juga turut berduka cita. Maka kita bersama dengan saudara kita dalam keadaan dan kondisi yang sedang mereka berada. فإذا سمعنا أن شخصا من المسلمين مات حتى وإن كنا لا نعرفه مباشرة نستغفر له رحمه الله غفر الله له أعلى الله درجاته والله يجعل قبره من رياض الجنة الله كذا وكذا، تطلق لسانك بالخير المسلمين وإن كنت لا تعرف. وإن سمعت مثلا أن شخصا من المسلمين تزوج تدعو له الله يفرحه الله يؤلف بينهم الله يسعدهم كذا وكذا. وإن سمعت أن المسلمين مرض حتى وإن كنت لا تعرف الله يشفيه ربنا يعطيه العافية، حرك لسانك بالخير المسلمين، هذا فيه القرب. وليس ما بعض الناس يذم هذا كذا هذا كذا، هذا يبعده عن الله وعن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. Dan hendaklah lidah kita ni berbicara tentang perkara-perkara yang baik kepada sesiapa saja yang kita kenal ataupun kita tak kenal. Nabi memberikan contoh, kalau kita mendengar khabar ada saudara se-Islam kita telah meninggal dunia, kita tak kenal, hendaklah kita cepat-cepat memohonkan ampun bagi beliau, memohonkan keampunan, memasukkan beliau ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala, ditingkatkan darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita sebutkan perkara yang baik-baik, yang indah-indah sahaja. Begitu juga kalau kita dengar ada orang yang melaksanakan perkahwinan ataupun berumah tangga, walaupun kita tak kenal, tetap kita ucapkan kata-kata yang baik-baik. Semoga Allah memberikan dia kegembiraan, semoga Allah memberikan dia zuriat yang baik, doa yang baik-baik sahaja. Begitu juga kalau kita dengar ada orang yang sakit, ada orang yang ditimpa musibah, kita doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan kemudahan kepada dirinya, Allah sembuhkan apa saja ujian yang diberikan kepadanya. Bukan kita tukang tambah, dia memang padan muka dia, memang bagus sesuai dengan, bukan kita menambah perkara itu. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم إن شاء الله حتى نكون على قدم الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Semoga Allah SWT memberikan kita semua taufik dan hidayah untuk mengikuti perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأن يحفظنا والمسلمين سبحانه وتعالى ويهدينا والمؤمنين. Semoga Allah menjaga kita dan juga kaum muslimin dan memberikan kita hidayah dan juga kaum muslimin. وأن يجعل كلامنا ونطقنا كله قرة عين لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan menjadikan setiap ucapan dan perkataan kita membuatkan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahagia. وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح لكل خير مغاليق لكل شر. Yang menjadikan kita semua penyebab terbukanya banyak-banyak pintu kebaikan dan tertutupnya segala bentuk pintu-pintu keburukan. أسبابا للهدايات وأسبابا للترقيات وأسبابا للسعادات في الدنيا والآخرة. Yang menjadikan kita semua sebab-sebab untuk mendapatkan darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan memperolehi kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. سر الفاتحة وإلى حضرة النبي. Fatihah. صبرك على رسولك الله شاء الله رزقنا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إذا كان بقى ربع ساعة خلاص سنأخذ هذا الحديث إن شاء الله إذا وقت الإشراق، إذا كان الوقت مناسب Nabi mengatakan kita masih ada masa lagi untuk masuk waktu isyraq untuk kita sembahyang lagi dalam 10-15 minit gitu. Maka kita sambung dengan hadis yang selanjutnya. Boleh ya? Hari ini cuti kan? مناسب. Habis kata sesuai tak? Boleh kita stay lagi? Angguk kalau suka angguk.
ما شاء الله تمام. إذن نأخذ هذا الحديث الثالث، حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في هذا الحديث عن جبل أحد، هذا الجبل العظيم في المدينة المنورة الذي كثير منكم شاهده وزاره ورآه، وله خصوصيات خاصة من بين بقية الجبال. Dan kita meneruskan hadis yang ke-42 daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda, sesungguhnya Uhud ialah sebuah gunung. Ia mencintai kami dan kami mencintainya. Nabi meneruskan bahawa ini adalah hadis tentang Gunung Uhud yang kita juga pernah ziarah dalam umrah kita dan sebagainya. Dan ketahuilah Gunung Uhud ini mempunyai keistimewaan berbanding dengan gunung-gunung yang lain. ولذلك أولا سمي هذا جبل أحد لأنه غالبا الجبال تكون في سلسلة الجبال، لكن هذا جبل منفرد لوحده، لا توجد عنده جبال عن يمينه ولا عن شماله، فسمي جبل أحد. وهو يبعد عن المدينة المنورة، معروف ليس بعيدا، 4 كيلو تقريبا من مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ووقعت عنده الغزوة الشهيرة هذه غزوة أحد. Nabi mengatakan kenapa dinamakan gunung itu adalah Gunung Uhud. Biasanya gunung ini dia bersambung ataupun ada cluster of gunung. Tapi kalau kita lihat Gunung Uhud ni, dia adalah satu gunung yang panjang. Dia satu je, dia Uhud ada satu. Maka seperti yang kita ketahui juga, dia adalah gunung yang tidak begitu jauh daripada kota Madinah. Dia lebih kurang 4 kilometer sahaja, dan berlaku padanya juga di antaranya peristiwa peperangan yang masyhur, iaitu perang Uhud. وسمي أحد كما قلنا لتوحده عن الجبال، لا يوجد من جنبه جبال أخرى، هو فقط جبل. وهذا الجبل غريب وعظيم على شكل قوس تبتدي وينتهي إلى كذا، طوله 7 كيلومترات. وقعت عنده الغزوة الشهيرة. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, Uhud ni adalah gunung yang tersendiri tapi dia panjang. Panjang sampai 7 km. Ini adalah nama bagi Gunung Uhud, bahawa dia adalah gunung yang satu saja, bukan banyak-banyak kluster. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات على جبل أحد، ومعه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، فرجف الجبل واهتز الجبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اثبت أحد، يعني خاطب الجبل، ما قال اللهم ثبت أحد، نظر إلى الجبل قال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فكان الصديق سيدنا أبو بكر والشهيدان سيدنا عمر وسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنهما. Dan satu ketika baginda Nabi SAW naik ke Gunung Uhud bersama dengan sahabat Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Uthman. Dalam keadaan ketika itu Gunung Uhud ini dia bergetar kerana saking gembiranya dengan kehadiran baginda Nabi SAW. Tapi baginda Nabi SAW mengatakan, wahai Uhud, tetaplah kamu dan jangan bergeraklah, kerana di atas kamu ini ada seorang Rasul, ada seorang عليك نبي وصديق وشهيدان. Ada seorang nabi, ada seorang yang digelarkan siddiq, dan ada 2 orang yang digelarkan sebagai syahidain. Dalam hadis ini baginda Nabi SAW tidak memohon, ya Allah, engkau berhentikanlah gunung ini. Tetapi baginda Nabi SAW terus berbicara dengan gunung, dengan mengatakan, gunung, wahai Uhud, engkau tetaplah di tempat ini, menunjukkan kepada mukjizat ataupun kekuatan baginda Nabi SAW dalam bicara pada perkara-perkara yang tidak bernyawa. Dan juga siapa yang ada di atas gunung itu, ada Nabi, ada Siddiq dan juga 2 syahidan. Nabi, baginda Nabi SAW, Siddiq Sayyidina Abu Bakar, dan 2 syahidan itu adalah Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Uthman. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد لهذا الجبل أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في هذه الرواية: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. ومحبة النبي له صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى نحن كذلك عندما نحب النبي، كل المسلمين يحبون النبي. محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم ومسلمة. من الذي لا يحب الرسول؟ الصلاة فرض عين، الصوم فرض عين، محبة الرسول كذلك فرض عين. ألا بعض المسلمين يشعر بمحبة النبي في قلبه، وبعض المسلمين محبة الرسول داخل قلبه مكتومة مخزنة ما يشعر بها أبدا. إذا تحرك بالأعمال الصالحة يتذوقها، مثل كوب الشاهي، السكر وسطه،
إذا حركت السكر تتذوق حلاوة الشاي، إذا لم تحرك السكر لا تتذوق. فكذلك إذا حركت أنت هذه المحبة للرسول تذوقت محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان الإنسان ترك هذه المحبة خامدة في نفسه لا يعرف إلا محبة نفسه ومحبة زوجته ومحبة أولاده ومحبة أهله، لا يعرف محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين من عباد الله. Maka dalam hadis ini adalah kesaksian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cintanya kepada gunung Uhud. Seperti yang dikatakan, gunung Uhud ini adalah gunung yang mencintai kami dan kami juga mencintai gunung Uhud. Dan ketahuilah apabila ada kasih sayang dan perasaan ini, ketahuilah perasaan cinta baginda kepada gunung Uhud itu lebih besar daripada perasaan kasih sayang gunung Uhud kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketahuilah cinta baginda kepada diri kita itu melebihi akan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah solat itu adalah satu kewajipan, zakat kewajipan, puasa kewajipan. Begitu juga dengan mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga itu adalah satu kewajipan. Dan mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diwajibkan ke atas semua orang. Cuma bezanya ada orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dirasakan di dalam hatinya dan dizahirkan dengan perbuatannya. Ada orang yang dia tak tahu pun sebenarnya dia cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi by default dah ada dalam diri kita. Habis mengatakan contoh seperti kita buat teh dengan ada gula. Kalau kita letak teh ada gula, kita tak kacau dia mendak kat bawah. Kita tak buat apa-apa, kita tak goyangkan teh itu, kita tak bergerak apa-apa. Tapi bila kita gaul akan keluarlah gula itu naik ke atas dan menjadikan minuman itu semua indah. Begitu juga orang Muslim, cinta pada Nabi SAW itu ada dalam hati dia. Mungkin dia tak rasa dan dia tidak gerakkan, maka hendaklah memperbanyakkan selawat, mempelajari sunnah baginda Nabi SAW, mengenal akan baginda Nabi SAW agar perasaan cinta dan kasih sayang itu terbit di dalam hati. Namun ada orang dia pendam perasaan cinta pada baginda SAW. Dia kekang dengan dia hanya cinta kepada ahli keluarga dia saja. Dia hanya cinta kepada orang rumah dia. Dia hanya cinta kepada anaknya. Maka lugilah walaupun dia kekang tapi sebenarnya ada di dalam dirinya. اللغة العربية هذه لغة عظيمة لأنها لغة القرآن، فالكلمة يتغير معناها بماذا؟ بالحركة التي فوقها، سواء كانت ضمة وفتحة. أحيانا تتغير معنى الكلمة بالتنوين أو بعدم التنوين، مثل هذا الحديث. لذلك العلماء اللغة العربية قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدا جبل، وفي رواية عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه. هذه يسمون علماء اللغة العربية ابتداء بالنكرة، والابتداء بالنكرة هذا يفيد العموم ليس يفيد الخصوص. ومعنى أحد جبل يحبنا ويحبه أن أحد واحد من الجبال الكثيرة التي تحبنا ونحبها، لأنه هذا نكرة، والنكرة تقتضي العموم بخلاف المعرفة تقتضي الخصوص. ولذلك قالوا العلماء لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم جبل أحد يحبنا ونحبه هذا معرفة، معنى أنه خاص بجبل أحد فقط. لكن لما ابتدأ بالنكرة صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل، معنى أنه أحد واحد من الجبال الكثيرة التي تحب النبي ويحبها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Nah, itulah di antara keindahan bahasa Arab. Keindahan bahasa Arab itu boleh berubah makna jika berubah baris. Kalau berubah baris daripada baris atas kepada baris depan memberikan makna yang berbeza. Ada perkataan yang ada tanwin dan tidak ada tanwin juga mempunyai kesan yang berbeza. Begitu contohnya adalah hadis yang kita bacakan tadi, yaitu inna uhdan ataupun uhudun. Para ulama mengatakan hadis ini kalimah perkataan Uhud itu digunakan tanwin. Digunakan tanwin di dalam bahasa Arab bermaksud nakirah, dan dalam bahasa Arab tidak memulakan dengan sesuatu perkara yang nakirah yang unspecific, itu menunjukkan umum. Bermaksud Gunung Uhud ini adalah di antara gunung-gunung yang banyak yang mencintai akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. General
Bukan Gunung Uhud saja yang hanya cinta pada Nabi, tapi Gunung Uhud is part of banyak lagi gunung-gunung yang mencintai akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak gunakan tanwin ataupun Nabi gunakan kepada idhafah, Jabal Uhud dalam bahasa Arab ini sebagai idhafah, dia menjadi ma'rifah, dan ma'rifah itu perkara yang spesifik yang khusus bagi Gunung Uhud, namun digunakan di sini dengan tanwin dan juga menunjukkan keumuman lafaz baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولذلك علماء اللغة العربية يقولون عند بعض القضاة المتهمين بالقتل، فقال القاضي للرجلين: من منكم قتل هذا؟ فقال أحدهما: أيها القاضي أنا قاتل هذا، وقال آخر: أيها القاضي أنا قاتل هذا. فلو كان القاضي يعني لا يعرف قواعد اللغة العربية ما يعرف من المتكلم، لكن قال أنا قاتل هذا في المستقبل، أنا كنت ناوي أن أقتل هذا، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. وقال هذا إذن هذا هو القاتل. القاتل تريد إلى قاتل هذا دلالة على الماضي أنه قد فعل هذا. Sebagai penerus perbahasan keindahan bahasa Arab ini, ada sebuah kisah iaitu dalam mahkamah, seorang qadi ini apabila dihadapkan baginya kes pembunuhan, ada dua orang, maka qadi pun bertanya kepada dua suspek ini, siapa yang membunuh orang ini, dan mereka ini memang mengaku jenis mengaku, jenis bukan menipu-nipu, tapi dua-dua mengaku. Dua-dua menggunakan perkataan yang sama, cuma mengaku dia berbeza. Mengaku dia, satu mengaku ana qatiluha, saya yang telah membunuhnya, dia pakai idhafah, saya yang membunuhnya. Yang lagi satu dia gunakan ana qatilun, dia gunakan tanwin, hadza qatilun, hadza ni bermaksud aku akan membunuhnya, aku memang ada niat nak bunuh dia tapi tak sempat, mungkin orang lain dah bunuh. Maksudnya dia nak in the future, nak lakukan. Maka qadi yang memahami lafaz bahasa Arab dengan qatiluha diidhafahkan dengan qatilun hadza, berbeza yang aku telah membunuhnya dan aku ingin membunuhnya. Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Kahfi, barang siapa yang mengatakan aku ingin melakukan perkara itu besok, hendaklah dia mengatakan insya-Allah fa'ilun hadza, maksud fa'ilun zalika ghada, aku akan melakukan perkara itu esok. Maka hanya dengan berbeza baris depan, dua-dua sama baris depan, sama satu tanwin satu tak ada tanwin, menunjukkan kepada hakim kebenaran orang yang di hadapannya. نسأل الله تعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جبل أحد هذا بالتنكير بالتنوين، أحد جبل، فمعناه أنه عموم ومعناه أنه واحد، ولا الجبال كثيرة تحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن وقع التصريح لأحد لخصوصية جبل أحد، حتى قال عنه صلى الله عليه وسلم أن أحد جبل من جبال الجنة، من جبال الجنة، الذين يدخلون الجنة سيرون أحد هناك كيف الجنة يا ربي ينقلوا إلى الجنة. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafaz umum pada perkataan Uhud, gunung Uhud tersebut. Bermaksud gunung Uhud adalah sebahagian daripada gunung-gunung yang mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebutkan nama gunung Uhud? Kerana ada keistimewaan bagi gunung Uhud yang khusus yang tidak ada pada gunung-gunung yang lain. Dalam sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Gunung Uhud itu adalah gunung-gunung di dalam syurga. Barang siapa yang masuk ke dalam syurga, dia akan nampak gunung Uhud di dalam syurga tersebut. وقعت عنده الغزوة المشهورة في السنة الثالثة للهجرة في شهر شوال، غزوة أحد التي أنزل الله عز وجل آيات من القرآن لم ينزلها حتى في غزوة بدر، لأجل يستفيد المسلمون مما حصل في غزوة أحد. Dan perang ataupun Gunung Uhud ini berlaku padanya sebuah peristiwa peperangan yang berlaku pada tahun ketiga Hijrah dan berlaku dalam bulan Syawal. Dan pada peristiwa perang Uhud ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang walaupun dalam peperangan Badar pun Allah tak turunkan ayat-ayat seperti yang diturunkan dalam peperangan Uhud, agar kita mengambil pengajaran dan kebaikan daripada peristiwa tersebut. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويجعلنا متجالسين فيه سبحانه وتعالى متعاونين على ما يرضيه جل جلاله.
Abi memohon kita semua menjadi orang-orang yang mendengar nasihat yang baik dan melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, menjadikan kita daripada orang yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. وكما جمعنا سبحانه وتعالى في رياض الجنة في الدنيا وهي المساجد وحلقات العلم ومجالس الذكر، نسأل أن يجمعنا في رياض الجنة الحقيقية مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan Nabi memohon pada Allah SWT seperti mana Allah telah mengumpulkan kita di taman-taman syurga di dunia ini, yaitu dalam masjid Allah, dalam rumah Allah, mempelajari ilmu-ilmunya Allah SWT. Kita juga memohon agar dikumpulkan di dalam syurga yang sebenar-benarnya di akhirat kelak bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سر الفاتحة وإلى حضرة النبي. Fatihah. Sama-sama melaksanakan solat isya 2 rakaat ataupun 4 rakaat.